Sebelum kita membahas secara lebih mendalam mengenai sastra cyber, suka saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama ialah Fatin Izzati, yang kedua Nur Saidatun Nisa, yang ketiga ialah Nur Akmal Alia, yang keempat ialah Nur Atikah dan saya selaku moderator iaitu Muhammad Arif Haikal. Kami merupakan kumpulan 9 daripada set 2 bagi subjek Citra Sastra Cyber LMCR 1, 2 dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan bercakap tentang satu tajuk yang semakin relevan di dalam dunia moden kita, iaitu sastra cyber. Sastra cyber atau sering kita dengar sebagai cyber literatur merupakan satu bentuk karya sastra yang berkembang selaras dengan kemajuan teknologi digital. Apa yang menarik tentang sastra cyber ini ialah ia bukan lagi sekadar sebagai teks yang ditulis atau dibaca secara tradisional. Sebaliknya, ia menggabungkan elemen-elemen interaktif dan pelbagai medium kreatif. Sebagai contoh, teks yang digabungkan dengan video, audio, animasi serta interaktiviti di dalam talian menjadikan sastra cyber sebagai satu karya yang baru. Perkembangan ini menjadikan sastra cyber lebih daripada sekadar membaca. Ia mengubah cara kita mencipta, berkongsi dan berinteraksi dengan karya seni. Kini pembaca bukan lagi pasif, tetapi menjadi sebahagian daripada pengalaman itu sendiri. Bayangkan membaca puisi yang disertakan dengan muzik latar atau menyelami sebuah cerita yang hidup melalui animasi. Apa yang lebih menarik, sastra cyber ini memberi kita pengalaman yang lebih dinamik dan terhubung. Ia bukan sahaja mencerminkan dunia moden yang penuh dengan teknologi, tetapi juga memberi peluang kepada penulis itu sendiri untuk beraktiviti tanpa batasan. Jadi, adakah sastra cyber ini masa depan sastra kita? Saya rasa ia bukan sahaja masa depan, tetapi juga masa kini yang patut kita hayati. Mari kita lihat ciri-ciri utama yang membezakan di antara sastra cyber dan sastra tradisional. Ciri pertama yang dapat kita lihat ialah sastra cyber ini bersifat interaktif. Banyak karya-karya sastra cyber yang memberi peluang kepada pembaca untuk turut serta di dalam cerita atau kandungan. Sebagai contoh, kita dapat melihat adanya cerpen interaktif di mana pembaca boleh memilih jalan cerita mereka sendiri. Ini menjadikan pengalaman membaca lebih menyeronokkan dan personal. Ciri yang kedua pula ialah multimedia. Sastra cyber tidak hanya terhad kepada teks semata-mata, tetapi ia menggabungkan pelbagai elemen seperti audio, visual dan animasi untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik. Bayangkan membaca sebuah puisi dengan muzik latar yang menghidupkan emosi, atau membaca puisi sambil melihat animasi yang melengkapkan naratif cerita. Inilah yang menjadikan sastra cyber lebih unik dan menarik. Dan ciri ketiga ialah sifatnya yang berterusan dan dynamic. Berbeza dengan buku tradisional yang siap dan kekal begitu, sastra cyber boleh terus berkembang dan dikemas kini mengikut masa. Sebagai contoh, sebuah cerita di blog boleh ditambah bab baru dan diubah sesuai berdasarkan maklum balas pembaca. Ini menjadikan hubungan yang lebih erat di antara penulis dan audien. Ketiga-tiga ciri ini iaitu interaktif, multimedia dan sifatnya yang berterusan dan dynamic bukan sahaja membezakan sastra cyber daripada sastra tradisional, tetapi juga menjadikan sastra cyber lebih relevan di dalam era digital yang serba pantas ini. Baiklah, sekarang mari kita bincangkan bagaimana sastra cyber berkembang daripada masa ke semasa. Perjalanan ini boleh kita bahagikan kepada 3 era. Yang pertama, era awal iaitu 80-an hingga 90-an. Pada era ini semuanya bermula dengan penulisan di komputer. Karya-karya yang diterbitkan adalah melalui forum ataupun blog pribadi. Walaupun masih di dalam skala yang kecil, sastra cyber telah mula menarik perhatian pelbagai penulis yang berminat dengan potensi teknologi untuk menghasilkan karya. Ia mungkin dilihat sederhana, tetapi inilah permulaan penting yang membuka jalan untuk evolusi seterusnya. Kemudian datang era 90-an hingga 2000-an. Ini ialah zaman di mana teknologi internet mula berkembang dengan pesat. Dengan kemunculan blog, e-book dan pelbagai forum di dalam talian, lebih ramai penulis menggunakan platform digital untuk berkarya. Ruang ini memberi peluang kepada sastra digital untuk berkembang dengan lebih meluas, membolehkan pembaca daripada berbagai tempat untuk mengakses karya dengan mudah. Akhir sekali, kita berada di dalam era media sosial dan teknologi pintar, iaitu sekitar tahun 2000-an sehingga kini. Media sosial, aplikasi mudah alih serta teknologi seperti augmented reality iaitu AR dan virtual reality yang telah membawa sastra cyber ke dimensi yang lebih luas dan interaktif. Bayangkan kita bukan sahaja membaca cerita, tetapi mengalami cerita melalui VR ataupun berinteraksi sepenuhnya dengan watak melalui aplikasi. Inilah era di mana sastra cyber tidak lagi hanya dibaca, tetapi dirasai sepenuhnya. Daripada era awal yang sederhana sehingga era moden yang sangat dinamik, perjalanan sastra cyber menunjukkan bahawa teknologi boleh membuka peluang yang baru dalam seni dan sastra. Ia membuktikan bahawa sastra sentiasa relevan walaupun dunia pula. Platform utama yang digunakan di dalam dunia sastra cyber. Platform ini memainkan peranan penting untuk menyokong penulis dan mendekatkan karya mereka kepada pembaca. Yang pertama ialah platform media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter dan TikTok semakin popular di dalam kalangan penulis sastra. Penulis menggunakan ruang ini untuk berkongsi puisi pendek, cerita bersiri ataupun karya kreatif lain di dalam format yang lebih ringkas dan visual. Contohnya, di Instagram penulis boleh berkongsi puisi di dalam bentuk gambar, manakala di TikTok ada pula penulis yang membacakan karya mereka dengan latar belakang muzik yang lebih menarik. Kedua, platform seperti laman web dan aplikasi. Platform seperti Wattpad dan Medium menyediakan ruang untuk penulis menerbitkan karya mereka secara lebih langsung. Wattpad sebagai contoh sangat popular untuk cerita bersiri, manakala Medium pula lebih sesuai untuk karya-karya seperti artikel ataupun esei kreatif. Apa yang lebih menarik, platform ini bukan sahaja membolehkan penulis berkongsi karya, tetapi juga berinteraksi dengan pembaca melalui komen ataupun maklum balas secara langsung. Ketiga, platform aplikasi interaktif. Aplikasi seperti Episode dan Twine telah membawa sastra cyber ke tahap yang lebih menarik. Dalam aplikasi ini, pembaca boleh memilih jalan cerita ataupun mengambil bahagian secara langsung di dalam penceritaan. Ia memberikan pengalaman yang lebih personal dan menjadikan pembaca terasa seperti mereka sebahagian daripada kisah itu sendiri. Dengan pelbagai platform yang ada, sastra cyber telah membuka peluang yang luas kepada penulis untuk berkarya dan membaca seperti menikmati sastra dengan cara yang lebih kreatif dan interaktif. Ini membuktikan bahawa seni dan teknologi boleh berganding bahu untuk mencipta sesuatu yang luar. Sastra cyber merupakan satu evolusi moden di dalam dunia sastra yang menggabungkan elemen tradisional dengan teknologi digital. Ia bukan sahaja membawa nafas baru kepada sastra, tetapi juga menawarkan bentuk ekspresi yang lebih interaktif, inklusif dan dynamic. Dengan kehadiran elemen seperti multimedia, interaktiviti dan platform digital, sastra cyber telah menjadi karya yang lebih relevan sesuai dengan era teknologi yang serba pantas ini. Selain itu, sastra cyber juga memperluaskan peluang kepada penulis untuk beraktiviti tanpa batas dan memberi mereka akses kepada audien yang lebih luas. Pada masa yang sama, ia juga mengubah cara pembaca untuk berinteraksi dengan karya, menciptakan pengalaman yang lebih personal, mendalam dan bermakna. Jadi, sama ada kita sebagai seorang penulis ataupun pembaca, sastra cyber telah membuka ruang untuk kita terus menghargai seni sastra dalam bentuk yang baru dan segar. Dengan ini, kita bukan sahaja meneruskan warisan sastra, tetapi juga menyesuaikan dengan cabaran dan keperluan dunia moden. Sekian, itu sahaja penerangan daripada kumpulan kami. Terima kasih banyak atas perkongsian tentang pengenalan sastra cyber. Program ini sangat menarik dan membuka pandangan saya tentang bagaimana dunia sastra kini berkembang dengan pantuan teknologi. Saya rasa sangat teruja bila mengetahui bahawa sastra bukan hanya terhad pada teks, tapi boleh digabungkan dengan elemen multimedia seperti gambar, audio dan animasi. Ini memang memberi pengalaman yang lebih hidup dan menarik untuk pembaca.
Platform-platform seperti Wattpad dan Instagram juga memberi peluang kepada penulis baru untuk berkongsi karya tanpa perlu melalui proses penerbitan yang panjang. Saya rasa ini adalah langkah positif untuk memajukan lagi sastra dalam dunia digital. Tapi, ada beberapa cabaran yang saya rasa perlu diberi perhatian. Salah satunya adalah dari segi penggunaan teknologi itu sendiri. Bukan semua orang boleh segera menyesuaikan diri dengan cara menulis atau berkarya dalam format digital yang lebih interaktif. Selain itu, tak semua orang ada akses yang sama ke platform digital, terutamanya mereka yang berada di kawasan yang kurang membangun atau kurang berkemampuan. Saya rasa kalau program ini dapat tambahkan sesi latihan atau bengkel tentang cara nak guna teknologi ini dengan lebih efektif, pasti lebih ramai peserta akan dapat manfaat. Mungkin boleh juga lebih fokus pada bagaimana penulis boleh manfaatkan aplikasi atau platform media sosial untuk kembangkan karya mereka dengan lebih Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik tentang pengenalan sastera cyber tadi. Saya rasa program ini sangat membuka mata saya tentang bagaimana dunia sastera berkembang dengan pesat melalui teknologi. Tak sangka sastera sekarang bukan hanya tentang teks semata, tapi lebih menarik dengan gabungan elemen multimedia seperti video, muzik dan animasi. Platform-platform macam Wattpad dan Instagram memang memberi peluang besar kepada penulis baru untuk berkembang dan berkarya tanpa perlu melalui proses yang rumit. Ini benar-benar memberi kesan positif kepada dunia sastera digital. Namun begitu, saya perasan ada beberapa cabaran yang perlu dihadapi, terutama sekali dari segi kebolehkesanan karya sastera digital ini. Dengan begitu banyak kandungan dalam talian, kadang-kadang karya sastera ini boleh tenggelam dalam lautan maklumat. Selain itu, ada penulis yang mungkin tak terlalu mahir dalam aspek teknikal untuk menghasilkan karya interaktif yang sesuai dengan piawaian sastera cyber. Saya rasa program ini boleh tambahkan lebih banyak sesi praktikal untuk bantu penulis menguasai alat dan aplikasi digital yang digunakan dalam sastera cyber. Mungkin juga boleh diadakan sesi khusus tentang cara untuk memasarkan karya yang menjangkau lebih ramai pembaca. Ini pasti akan membantu penulis baru lebih memahami cara untuk menarik perhatian audiens dan mengembangkan karya mereka dengan lebih efektif.